Buat ads beribu-ribu tapi swipe up, tekan link masih lagi ke WhatsApp. Kesian. Ups. Assalamualaikum, saya Amirul dari Shanti Academy. Saya tengok perniagaan awak belum ada website dan sistem. Ini yang amat merisaukan kami. Awak mungkin dah menanggung kerugian ribuan ringgit, mungkin puluhan ribu ringgit tanpa awak sedar. Pernah tak anda terfikir kalau tiba-tiba beberapa orang pelanggan di tengah malam pukul 3 pagi scroll social media, terjumpa perniagaan awak dan dia minat dan tertarik untuk membeli produk awak, lalu dia tekan link di bio yang awak sediakan dan bawa terus mereka ke WhatsApp dan mereka mesej perniagaan awak dan mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Pukul 3 pagi kemungkinan besar WhatsApp yang dihantar oleh pelanggan tidak dibalas dan pelanggan masih lagi menunggu. Mungkin hari keesokannya pukul jam 12 tengah hari baru pelanggan dapat maklum balas daripada perniagaan awak. Mungkin ketika pelanggan terima maklum balas itu, mereka sedang sibuk dengan aktiviti harian dan mereka telah berubah hati dan tidak lagi berminat dengan produk dan perkhidmatan awak. Sangat-sangat merugikan. Sayang 1000 kali sayang. Beberapa orang pelanggan mungkin terlepas. Sepatutnya bisnes online dapat dijalankan 24 jam tanpa tidur. Namun, jika anda tidur, perniagaan anda juga tidur. Ini yang kami prihatin. Ini yang kami nak bantu. Kami nak bantu usahawan untuk bina website e-commerce perniagaan anda sendiri dengan sistem yang padu. Cuba bayangkan senario yang sama, pukul 3 pagi, pelanggan tekan link di bio anda dan terus bawa mereka ke butik website anda dan mereka tengok katalog dan membuatkan mereka lagi berminat. Terus mereka masukkan ke dalam troli dan terus buat pembayaran. Anda dapat generate sale, pelanggan happy dapat membeli dengan anda. Jadi, berhentilah buat kerugian dan mula bertindak. Kami menawarkan perkhidmatan bina website serendah RM499 sahaja. So, jangan lepaskan peluang, tekan link di bio di bawah. Dan bagi usahawan-usahawan di luar sana, kami belanja setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat tips dan trik percuma untuk edit gambar, edit video dan pelbagai tips dalam online perniagaan. Jangan lupa follow, like dan share FB page Shanti Academy. Sistem padu bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 Julai 2021, 2 Zulhijrah 1442. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji, insya-Allah. So, pada malam ini dalam This or That, kita adakan setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 9 malam dan topik pada malam ini adalah office ataupun kedai ataupun butik ataupun buat bisnes dari rumah. Kadang-kadang ini pun menjadi tanda tanya dalam kepala.
Kadang-kadang semangat tu sebagai usahawan saya faham memang kita nak buka satu kedai fizikal supaya orang boleh nampak kita punya bisnes, pelanggan mudah datang kan. Ada yang nak buat, orang kata nak buktikan dengan kejayaan ni, apabila ada kedai betul kan, kedai fizikal yang ada premis, baru nampak bisnes. Kalau buat bisnes dari rumah ni macam tak nampak kan, macam kecil kan. Tapi apa pro and cons dia nak buka kedai ni? So malam ni kami akan share mana yang lebih baik. Sebenarnya tak ada yang betul, tak ada yang salah. Dua-dua baik, tapi mengikut situasi. So malam ni kami akan share stage mana baru sesuai buka kedai, ataupun kita punya bisnes ni sesuai buat dekat rumah sahaja. So malam ni kita akan share. Tapi sebelum tu saya nak share PKPD sale kita masih lagi berjalan sebab kita dah extend kan. PKP pun boleh extend, takkan sale tak boleh extend kan. So kita extend lagi sehingga 30 Julai sebab kami faham ramai lagi yang nak buat website, dan kami pun sekarang tengah develop beberapa website, dan kami nak bagi peluang sebab nak buat website ni dia bukannya orang kata simply boleh buat kan. So dia nak fikir dulu, nak rancang dulu kan. Kalau packaging semua bisnes masih lagi orang kata slow, tapi nak buat website pun macam tak kena. So masih lagi berfikir-fikir lagi kan. So kita bagi ruang dan peluang dan masa sehingga 30 Julai 2021. Hanya 499 yang package harga 999. Apa package 999 ni? Package 999 ni sebenarnya package yang kita develop dan designkan menggunakan design-design yang awak ada di Facebook ataupun di Instagram. Kita guna bahan-bahan yang sedia ada dan kita designkan. Dan kita ada lagi satu package iaitu 1999. Yang itu package tu kita designkan dengan kita punya own designer lah. Maksudnya dari kita buat logo, kita buat dia punya slideshow, dia punya video, semua kita buat. Itu harga 1999. Tapi untuk package 999 ni kami design menggunakan anda punya design, tapi kita bagi lagi special discount iaitu hanya 499 je sekarang, all in sampai siap, sehingga payment gateway dan domain semua kita buat kan. Semua kita buat. Kira awak hanya masuk, ibaratnya beli kedai ataupun sewa kedai, masuk cuci kaki je. Kan memang best, hanya 499 saja. Dan sekarang kita menggunakan easy payway pula. Payment gateway bill please. So bill please ni tak perlukan kos yang tinggi. Kalau dulu kita guna IP88 memerlukan modal sebanyak RM500 untuk permulaan, untuk mendaftar, untuk buka account. Tapi sekarang kita menggunakan bill please, tidak perlu bayaran. Senang cerita, all in termasuk domain dan sebagainya, hanya 699 sahaja, plus minus, tak sampai pun sebenarnya. Dengan harga 700, almost 700, anda boleh ada website yang perfect, yang cantik, yang komplit, yang memenuhi keperluan anda, yang boleh attach direct dengan Instagram, Facebook, yang boleh attach dengan Easy Parcel, yang boleh buat sistem referral, sistem promo code, yang boleh trace melalui telefon saja sebab ada apps, dan macam-macam lagi lah. Kalau nak cerita panjang pula, nanti tak start this or that kita. Dan bukan itu sahaja, kita juga ada Easy Payment yang kita baru sahaja launch semalam. Apa itu Easy Payment? Easy Payment ini bagi mereka yang macam, Easy Payment ni more kepada agent ataupun stokis yang rasa macam takut dengan komitmen bulanan kalau nak ada website. Sebab website ni nak kena maintain, nak kena bayar server kan, nak kena bayar domain setiap tahun. So kalau rasa tak confident untuk buat website lagi, kita ada Easy Payment. Easy Payment ni adalah link yang kita bina, ataupun bukan domain lah, dia punya URL dia. Kita boleh custom menggunakan nama anda. Link tu adalah untuk pembayaran. Pelanggan mudah untuk buat bayaran. Tak perlu lagi nak isi nombor akaun kita, tak perlu lagi nak isi jumlah, tak perlu nak send slip dan sebagainya, sebab kita akan dapat notification. So dengan cara ini dapat memudahkan pelanggan, dan pelanggan akan mudah lagi untuk membeli dengan kita. Terutamanya ejen-ejen, stokis-stokis, sebab anda bersaing dengan antara ejen-ejen yang lain ataupun stokis-stokis yang lain. So be different. Buat Easy Payment ni supaya pelanggan happy kan. Kalau nak membeli tu mudah, tekan je link awak, buat payment, selesai. Tak perlu nak tak nombor akaun, nak tahu kan. Benda yang paling berat nak transfer tu adalah benda-benda yang macam tu. Nak kena copy nombor akaun, lepas tu kalau bank yang berbeza nak kena tulis nama dia, lepas tu nak kena pilih bank apa kan, leceh. So
dengan ada easy payment ni, dia macam payment gateway, shortcut payment gateway. Kita bagi je link, dia terus boleh buat pembayaran, terus bawa ke perbankan yang customer kita ada lah, macam Maybank, CIMB dan macam-macam lagi lah yang ada. So sangat-sangat mudah, dan sekarang kita buat promo sehingga 30 Julai daripada harga RM299 hanya RM99 sahaja. RM99 sangat-sangatlah murah. Dia tak ada bayaran bulanan, tak ada bayaran apa-apa charge. Bukan apa-apa charge, maksudnya tak ada komitmen lah. Maksudnya kalau anda cuti ke ataupun anda berhenti daripada perniagaan, tak perlu bayar apa-apa. Dia tak running dia punya fees. Yang ada hanya transaksi charge, hanya RM1.50. Apa-apa payment gateway memang ada transaksi charge, tapi transaksi charge untuk kita punya yang kita gunakan platform ni sangat-sangat rendah, hanya RM1.50 sahaja. So rugi kalau tak buat. Kan RM1.50 ni kita anggaplah kita punya pekerja yang buatkan, tolong bantu pelanggan kita, entertain pelanggan kita ataupun kita punya bahan untuk majukan. Ini boleh dikatakan marketing. Sebab apa? Pelanggan akan happy. So pelanggan akan bagi tahu lagi, kalau nak beli produk ni beli dengan you, beli dengan si A ni sebab dia mudah nak bayar apa semua. So ini juga boleh jadi bahan marketing. So sangat-sangat rugi kalau tak buat. Hanya RM99 sahaja sehingga 30 Julai. Alright, so saya tak nak olah panjang-panjang. Saya akan masuk ke topik hari ini. Nak buka kedai ataupun nak buat bisnes dari rumah sahaja. Ini selalu juga membelenggu diri kan. Kadang-kadang kita ni, tak boleh lah kalau tak ada kedai, kan rasa macam tak lengkap. Tapi sebelum tu, saya nak minta anda semua share seberapa banyak anda boleh share ke grup-grup, share ke grup WhatsApp share ke family, kawan-kawan, adik-beradik, supaya mereka juga dapat manfaat value yang kami sampaikan pada malam ni. Sebab value ni percuma kami berikan. So button share juga adalah percuma. So tekan je button share seberapa banyak anda boleh, sebab manfaat ni kami nak anda teruskan, nak panjangkan lagi. Sebab kita bagi free, kan, kita bagi percuma. So jangan orang kata locate untuk share, right? So terima kasih mana yang share, terima kasih mana yang follow, terima kasih mana yang menonton pada malam ini. InsyaAllah, okay? Malam ni kita akan share tentang buka kedai ataupun bisnes dari rumah. Okay. Untuk buka kedai ni, dia bukan modal yang rendah untuk buka kedai. Sebab bila kita nak buka premis, ia melambangkan perniagaan kita. So perlu orang kata nampak yang komplit. Nampak orang kata semenggah. Kalau kita buka kedai tapi kita buka macam orang kata cincai-cincai saja, so benda tu akan membawa bad reputation, ataupun itulah image kita. Maksudnya image kita, image brand kita cincai. Orang nampak macam macam tak siap. So nak buka kedai ni, dia memerlukan modal yang orang kata quite high lah berbanding kita buat bisnes dari rumah. Okay, bila kita buka kedai kan, bila kita buka kedai, of course kita kena ada staff. Nak tak nak kena ada staff. Sebab apa? Bila kita ada kedai, customer akan walk in, akan datang ke kedai kita. So bila kita tak ada staff, kat situ pun ada markah. Ada markah, pelanggan akan bagi markah. Oh, kat sini dia buat corner dia je jaga, tak ada orang ni. Maksudnya dia nampak performance bisnes tu tak berapa baik. Kalau kita buat kat rumah, orang tak tahu kita ada staff ke, tak ada staff ke, orang tak nampak sebab orang tak datang ke rumah. Kan, kebiasaannya berniaga dari rumah ni kebanyakannya delivery ataupun postage. So orang tak tahu kita buat perniagaan kita ni ada staff ataupun tidak. Alright, yang seterusnya, bila kita buka kedai, komitmen lah. Komitmen macam sewa, lepas tu gaji pekerja, TNB. Dan TNB untuk kedai ni charge dia berbeza, dia lebih tinggi. Dan minimum charge dia pun agak tinggi walaupun kita tak buka kedai kan. Contoh macam PKP ni, sebulan cuti. Charge minimum dia pun agak tinggi. Kalau tak silap saya 150 kalau tak silap saya lah. Alright, dia tak sama macam rumah. Alright, lepas tu bil air lagi, cukai pintu, majlis bandaraya, lesen kan, permit perniagaan. Lepas tu apa lagi? Banyak lagi charge komitmen. Walaupun kita tutup kedai sebulan macam PKP ni, sebulan ke cuti raya ke, benda tu tetap berjalan. So kalau dia berbeza dengan rumah. Rumah nak tak nak kita memang kena rumah kan, tempat kita berteduh, tempat kita tidur, tempat kita orang kata berlindung kan. So kita gunakan apa yang kita ada. Dan bila sesuai, sebenarnya nak buka kedai pun bagus. Nak buat bisnes dari rumah pun bagus. Dua-dua bagus, tapi dia ada pro and cons dia. Bila sampai satu tahap, rumah dah jadi tak bagus. Dia jadi buka kedai adalah lebih baik. Alright, so kalau nak mula, of course yang terbaik adalah mula dari rumah. Sebab bila kita mulakan perniagaan, of course kita ada banyak idea, banyak strategi yang kita nak pakai, banyak orang kata
benda-benda yang kita nak buat, yang kita expect dia punya results high. So tapi kita tak sure lagi, kita hanya forecast saja benda tu akan dapat sambutan, benda tu akan beri impak, benda tu akan dapat seperti mana yang kita impikan ataupun bayangkan, kan? Tapi sebenarnya dalam bisnes ni dia tak semudah tu, tak semudah apa yang kita rancang dia akan jadi sebiji-sebiji. So kita lebih baik bermula dari rumah ataupun bermula dengan less commitment, yang less risk. Kan, bila kita bermula dari rumah, kan, kita dapat orang kata guna modal yang ada tu untuk fokus kepada yang lebih growkan bisnes. Contoh pada marketing, pada ads, pada reviewer, pada orang kata memperkenalkan jenama, pada branding, kan, buat trademark kepada jenama kita, logo kita. So gunakan modal yang ada tu untuk buat benda-benda macam tu supaya bisnes kita lebih kukuh. Once bisnes kita dah kukuh, baru kita transfer ke kedai. Sebab bila bisnes kita dah kukuh, of course sale kita pun dah mencanak naik, kan. Space dekat rumah tu dia akan limited. Space dekat rumah dia akan limited, so menyebabkan sale kita pula sangkut. Kalau bila dekat rumah kapasiti katakanlah boleh buat sampai 10,000 produk sahaja sebulan. So kalau kita dah tahap memerlukan kedai, so baru kita pergi ke kedai. Sebab kita dah sustain, boleh buat 10,000 produk dan boleh sampai limit yang paling maksimum dah kalau buat kat rumah. So baru kita berpindah ke kedai. Kalau nak buat kat kedai pun dia kena ada strategi untuk kita maintain, sustain. Kalau dulu buat kat rumah boleh 10,000 produk, bila kat kedai kita boleh jual 100,000 produk sebulan. Tu contoh. Sebab kat kedai ni dia kena more results. Dia kena orang kata pencapaian tu lebih tinggi sebab komitmen makin tinggi, staff pun mungkin dah ada 3-4 orang kalau dulu hanya buat sendiri. Alright, so itu yang ke berapa dah, tak apa. Seterusnya adalah kalau waktu-waktu macam ni dia agak kurang sesuai sebab dengan ketidakstabilan politik, dengan kes COVID-19 yang tak menentu kan, kadang-kadang tinggi, lepas tu tinggi, lepas tu dia kurang sikit je, lepas tu dia naik lagi. Jadi kita tak tahu PKP ke PKPD ke dah nak kena buka tutup kedai, kita pun jadi pening kepala kan. So buat masa sekarang mana yang nak buka kedai, saya minta anda fikir baik-baik kan, fikir baik-baik, kenang dulu kan apa semua. Orang kata imbang duga semua, baru buat keputusan. Sebab dalam situasi sekarang dia agak kurang sesuai untuk buka physical kedai ataupun physical store lah, kedai premis perniagaan yang betul-betul kita buat untuk berniaga, bukan rumah. Alright, lepas tu bila kedai ni stress level dia pun naik. Lagi-lagi baru bagi orang yang baru nak mula berniaga kan, bila kita buka kedai stress level dia naik, so kita pressure business kita. Contoh kan, kalau kita buat dari rumah, kita bayar rumah je, nak tak nak memang kita kena bayar kan. Kedai ni kita kira tambahan kan, tambahan. Kalau kita baru mula bisnes, ianya macam tambahan. Kalau bisnes tak survive, kita macam benda ni akan tarik kita lagi ke bawah, lagi cepat. Kan, kalau kita punya bisnes tu baru kan, orang pun belum kenal, kalau marketing kita, strategi kita pula tak kena kan, so dia akan menarik lagi kita ke bawah. Kalau kita buat dari rumah, dia kurang sikit, dia ada juga tarikan kan, sebab kita tetap ada overhead bulanan, tapi dia kurang sikit. Alright. Dan bila bisnes ada pressure yang tinggi, dia tak sihat untuk perniagaan kita. Bukan kesihatan saja kena sihat, tapi perniagaan pun kena sihat. So bila kita letak pressure yang tinggi, yang kita baru nak mula, tapi kita put pressure macam kita dah berniaga 2-3 tahun. Contoh ramai sekarang kan, macam ramai kena diberhentikan kerja, yang hilang pendapatan. So baru nak mula berniaga, terus nak buka kedai. So saya sarankan untuk mula dari rumah dahulu. Sebab anda ada komitmen, anda ada overhead bulanan, nak kena beli susu anak dan sebagainya, tanggungan isteri. Kalau yang bujang pun mesti ada tanggungan juga. So cuba mula dari rumah dulu. Kalau anda sukses dari rumah, insyaAllah bila anda buka kedai, anda akan lagi grow. Ini cara dia, tips dia. Kalau dekat rumah, mula dari rumah pun tak boleh. So kalau nak buka kedai, challenge dia lagi tinggi. Jangan anggap, oh lah kalau aku buka kedai nanti orang ramai nampak kedai aku, orang akan masuk. Tak semudah itu. Hakikatnya tak semudah itu. Bukan nak takut-takutkan, tapi dia ada pro and cons dia lah. So yang sesuai adalah mula dari rumah. Kalau kat rumah boleh buat, insyaAllah kat kedai pun boleh buat. Sebab apa? Sebab bila kita buat kat rumah, kita akan buat secara online. Bila kita buat online, benda yang paling susah nak dapat adalah trust, kepercayaan pelanggan, kepercayaan bakal pelanggan kita. Bila kita dapat
kepercayaan bakal pelanggan kita. Walaupun kita bermula dari rumah, kita buat kat rumah, orang tak tahu pun bisnes kita, hanya tahu melalui media sosial ataupun platform-platform online. So itu adalah satu orang kata achievement buat orang percaya. Dan bila buat orang percaya, bila kita buka kedai, trust tu lagi mudah untuk kita dapat. So bila kita dari rumah kita boleh dapat trust orang, trust pelanggan, trust bakal pelanggan. So bila kita buka kedai, dia akan jadi lagi boom sebab orang nampak ada physical store. Kalau dulu dia berniaga kat rumah, orang boleh percaya. Kalau sekarang dia ada kedai, lagi orang mudah percaya. Percaya ni tak semestinya orang anggap awak scammer ke apa. Tak, orang percaya kepada produk anda berkesan ke, betul ke sedap, betul ke pakaian, awak punya pakaian ni cantik. So bila kita buka kedai, trust tu akan lebih mudah dapat dan akan trust tu lebih tinggi. Sebab tu kalau kita boleh berjaya dekat rumah, insyaAllah kalau kita buka kedai, insyaAllah no issue, no problem. Asalkan buka kedai di tempat yang strategik lah. Janganlah buka kedai yang pedalaman sangat, yang susah orang nak tengok, nak jumpa kan. So cari kedai yang sesuai. Alright, lepas tu lepas tu untuk buka kedai ni, kalau kita baru mula berniaga dan terus fokus pada kedai, so kawasan yang kita orang kata buka tu ataupun market kita tu akan limited dekat situ. Kalau kita buka online kat rumah, kita no pressure, so kita akan boleh buka bukan saja satu Malaysia tapi worldwide. So sebab tu saya cakap tadi, kalau kita berjaya kat rumah, insyaAllah kalau kita buka kedai, no problem. InsyaAllah akan hidup, akan strive, akan berjaya, lebih berjaya. Alright, so itu sahaja sharing saya pada malam ini. So itu saja. So itu sahaja untuk sharing saya malam ni. Jangan lupa bagi mereka yang nak buat website, sekarang kita masih lagi ada promo 499 sahaja. Dan bagi mereka ejen dan stokis yang sangat sesuai adalah easy payment ni, hanya RM99. Anda boleh dapat link yang memudahkan pelanggan untuk membeli. Anda mudahkan pelanggan, pelanggan lagi mudah membeli lagi dan lagi. Alright, dan kita akan dan kita juga buka ruang dan peluang untuk anda jana pendapatan sebanyak RM4,000 sebulan. Hanya cari 10 orang klien premium sahaja sebulan, anda boleh dapat bersih keuntungan RM4,000. So siapa yang kehilangan kerja, yang tak tahu nak buat bisnes apa, kami menjemput anda untuk join Shantik Partners, VIP Shantik Partners. Percuma saja, tiada modal, tidak perlu belajar marketing. Kalau tak ada ilmu bisnes, tak perlu risau. Tak perlu ilmu marketing, tak perlu buat posting, tak perlu buat IG, tak perlu buat Facebook. Sebab hanya menggunakan WhatsApp saja. Kami ajarkan anda strategi yang sharp. Kita serang terus pada bakal pelanggan kita, insyaAllah. So sebab apa? Sebab prinsip kami adalah untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana untuk bina website, e-commerce website dan majukan perniagaan mereka dan buatkan perniagaan mereka berjalan secara automatik. Alright, so itu sahaja. Terima kasih mana yang share, mana yang like, mana yang follow Shantik Academy. Teruskan share dan follow Shantik Academy. InsyaAllah kami akan beri seberapa banyak manfaat yang kami boleh berikan secara percuma kepada awak semua. InsyaAllah, terima kasih yang menonton pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Padu Bisnes Laju. Selamat malam. Weh, Mirul! Yo, Syafiq, kemain segak kau sekarang Kau buat apa sekarang? Aku macam ni lah sekarang. Lepas 5 tahun aku kerja, dapatlah gaji RM4,000 sebulan. 5 hari seminggu aku kerja, 9 pagi, 5 petang. Dapatlah rasa pegawai eksekutif. Tapi kau tak kerja lagi kan? Tak ada lah, aku dah kerja. Aku baru kerja 3 bulan, kerja dari rumah 2 jam je sehari. Aku cari 10 orang pelanggan premium, aku dapatlah bersih RM4,000 sebulan. Tak adalah hebat mana, boleh lah. Weh, kau kerja 2 jam je sehari, gaji sama macam aku. Aku 5 tahun kena kerja, baru dapat rasa RM4,000 sebulan. Kau buat kerja apa ni? Halal ke haram? Wesh, kau ni, takkanlah aku buat kerja haram, mestilah halal. Aku jadi partner Shantik Academy. Aku cari 10 orang je klien sebulan, aku boleh dapat bersih RM4,000. Boleh lah nak hidup. Weh, aku pun nak join macam ni. Kerja senang gila kot. Budak 5 tahun pun boleh buat. Macam mana nak join? Berapa modal nak? Kau pun nak join? Boleh, tak ada masalah. Kau pergi je kat FB atau IG Shantik Academy. Lepas tu kau tekan link dekat bio. Kau sign up as partners. Modal? Benda free. Buat apa nak bayar? Alright, nantilah aku daftar. Apa hal pula? Nanti sekarang lah kau daftar. Ada limit 10 orang saja. Kau keluarkan telefon kau sekarang, kau daftar sekarang. Apa-apa kau Roger, aku gerak lu.